Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua supporters Osazuke Hikaru. Hari ini saya akan terbitkan satu video yang bertajuk Untold Story, di mana cerita ini memang saya tak pernah ceritakan di mana-mana platform media sosial, kecuali ada satu kejadian tu saja yang saya pernah sharekan pengalaman ketika berada di satu tempat ni di dalam siaran langsung di dalam Facebook. Okey, perkara pertama yang saya nak kongsikan adalah benda ni saya pernah share dalam siaran langsung dalam Facebook, tapi saya akan buat versi YouTube ni, di mana ketika kami membuat aktiviti rakaman di Stiu ataupun di Besuk, yang mana ada satu bangunan yang berada di dalam hutang ni. Ketika itu memang dia bulan puasa, jadi itu yang perkara yang sangat membuat hamba tertarik lah. Sebab kalau ikutkan perjalanan aktiviti eksplorasi OH ni, memang tak ada lagi rakaman pada waktu malam ketika di bulan puasa. Jadi itu adalah rakaman pertama kali ketika berada di lokasi explore pada malam puasa. Jadi pada malam tu juga adalah malam 10 malam yang terakhir. Maknanya hari yang pertama. Malam adalah malam yang pertama 10 hari yang terakhir. Apa-apa dia bolok kali dah ayat. Okey, kenapa saya memilih tajuk ni, rakaman aktiviti eksplorasi ni? Kerana ada sesuatu perkara yang berlaku tetapi saya dok sharekan kepada anda semua, iaitu melalui aktiviti eksplorasi ni saya dapat satu jawapan. Okey, minta maaf lah ni. Kalau dulu ketika hamba kecil-kecil sampai besar ni lah, memang kita di orang kata bukanlah diajar, tapi macam diberi tahu di mana bulan puasa ni memang tak ada hantu, setan, jin ni tak ada. Jadi tak ada, setan-setan ni semua kena ikat. Jadi memang kita ingat daripada dulu sampai sekarang, sampainya bulan puasa, kita memang tak takut. Ada benda bukan setan pun. Faham tak? Beberapa minggu sebelum saya melakukan aktiviti eksplorasi ni, saya ada terbaca satu artikel di dalam media sosial Facebook mengatakan ketika di bulan puasa kita kena faham molek, sebab ada bangsa-bangsa setan ni yang dok diikat. Jadi pada masa tu saya pun terus masuk ke dalam akaun YouTube, terus cari fakta-fakta berkenaan di bulan puasa ni. Rupa-rupanya barulah hamba tahu yang diikat ketika bulan puasa ni adalah tarah-tarah yang king, yang kuat, yang degil. Itu semua akan diikat ketika di bulan puasa. Manakala hok biasa-biasa, hok cak-cak ayang ni dibiarkan, maknanya terlepas, berkeliaran. Tetapi kehebatannya bulan puasa ni, dia tak boleh nak goda kita. Dia tak boleh nak goda kita makan nasi tengah hari ketika di bulan puasa dan sebagainya. Kalau nak faham lagi, demo boleh rujuk dalam YouTube berkenaan dengan bulan puasa, sama ada semua diikat ataupun tak ikat. Tengok sendiri dalam YouTube, sebab hamba tak pandai nak terang mana. Sebab hamba ni bukan ustaz, hamba PU je. PUOH. Puh. Jadi disebabkan saya terbaca artikel tu, hamba pun cubalah nak cari satu jawapan. Tapi benda ni adalah kisah benar. Memang hamba dok tipu, memang hamba dok lebong, dan memang hamba dok pelawak. Maknanya ini adalah perjalanan hamba ketika tu. Jadi pada masa tu saya bersama dengan Mak Yu, Saha, dengan salah seorang admin burung hantu, iaitu Reed. Jadi tiga-tiga orang ni memang dia dok tahu apa tujuan hamba yang nak buat aktiviti eksplorasi ketika tu. Jadi pada masa tu, sebelum saya nak sampai ke aktiviti memasang jejak di kawasan ni, memang hamba niat dah dalam hati, di mana
hamba macam niat dan berdoa lah. Maknanya hamba kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya betul bulan puasa ni benda-benda gitu ada yang dok diikat, kau tunjukkanlah. Kau berikanlah aku jawapan. Jadi itu adalah niat dan doa hamba pada waktu tu. Sekadar hamba nak dapat jawapan dan hamba nak tunjuk pada penonton. Aktiviti eksplorasi kali ni bukanlah hamba nak cari benda-benda gitu. Dok. Bukan. Cuma hamba nak cari jawapan sahaja. Jadi bila hamba masuk ke dalam tempat ni ada beberapa tempat ni yang hamba rasa macam lain macam. Walaupun hamba tahu dah ni bulan puasa. Jadi pada masa tu hamba ada benda aku. Jadi hamba just abaikan saja. Dan kalau kita tengok balik video lepas-lepas dalam aktiviti eksplorasi dan video pengalaman tu, hamba ada dah ceritakan berkenaan dengan penampakan tu. Jadi kita berbalik pada cerita yang untold story di kawasan ni adalah ketika saya berada di JT untuk berbuka puasa. Okey, memang hamba dok cerita dalam video pengalaman, hamba dok cerita benda-benda gini. Jadi pada masa kita nak berbuka puasa tu, kita pergilah ke sebuah JT Merang ni orang panggil. Memang kalau orang-orang situ, kalau orang kenal JT Merang ni, memang orang tak akan pergi lah selepas pada waktu maghrib. Sebab tempat ni memang banyak cerita yang berdengar lah. Jadi pada masa tu, ketika dalam rakaman ni, kita boleh tengok Sahal mengambil footage hamba yang berada di bahagian hadapan untuk membasuh tangan. Jadi video ni hamba pernah letak dalam media sosial Facebook, hamba buat siaran langsung. Jadi ada beberapa komen dia mengatakan, dia kata OH ni macam dok jejak tanah. Jadi hamba pun terkejut dan hamba cuba kaji balik dan hamba selidik tentang rakaman tu. Memang agak mengejutkan lah. Sebab bila hamba tengok dalam video ni, seolah-olah memang betul macam hamba ni terapung. Tapi yang menonton video ni janganlah terlalu taksub dan janganlah terlalu percaya dengan apa yang hamba sampaikan ni. Sebab ini adalah kita tak tahu kesahihan footage ni. Mungkin warna latar dan air tu memainkan peranan yang penting. Mungkin warna tangga dan air ni dia memainkan peranan yang seolah-olah nampak macam hamba ni terapung. Itu adalah satu perkara yang hamba dok cerita pada siapa-siapa lah. Allahualam, hamba dok tahu, hanya Allah yang maha mengetahui benda-benda gini. Okey, selepas tu ketika kita nak ketika hamba berada di lokasi tu, masa hamba nak basuh tangan ni, dalam footage ni juga awak-awak boleh tengok di mana saya basuh tangan ni dengan orang kata terlalu derah, cepat. Celup tangan terus naik. Okey, jadi pada masa tu mungkin itu adalah salah satu petanda dengan apa yang hamba terniat dan hamba berdoa. Sebab pada masa tu hamba rasa bila hamba tengok mata ni ke bawah, hamba tengok dalam air tu, seolah-olah ada sesuatu yang berada di dalam air tu sedang melihat hamba yang duduk atas tangga tu. Kita nampak macam ada benda tu, kita rasa macam sangat dekat. Seolah-olah ada orang yang berada dalam air tu dan dia melihat ke arah atas. Dan pada masa tu juga, kalau supporter boleh dengar dalam footage ni, hamba ada kata yang hamba trauma. Apa? Trauma? Trauma sikit. Dan sama juga pada Rick pun ada kata yang dia bila dia tengok ke dalam air tu, dia rasa macam takut.
Jadi lepas pada tu pun kita wak-wak tak tahu gitulah, sebab kita masih lagi berpegang yang ini adalah di bulan puasa. Jadi pada masa tu kita pun masa nak buka puasa tu, secara tiba-tiba kita terdengar seperti bunyi lopokan air, macam orang lepor batu ke dalam air, bunyi pelopop, bunyi gitulah. Tak lah bunyi original gitu, tapi seakan-akan gitulah. Jadi pada masa tu saya tengok, hamba kata galak ikan ni. Jadi galak ikan tu bukan ikan tu menggatal macam Itu tahun dak. Gong 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 gong. Run. hamba boleh kata macam kawasan ini banyak ikan. Racoknya bunyi ikan ni. Patutlah sini ramai orang wahingai. Lepas tu bila bunyi kali yang kedua, bunyi kali yang ketiga, bunyi kali yang keempat di lokasi yang berbeza. Jadi pada masa tu saya rasa macam dah rasa lain. Jadi pada masa tu hamba secara spontan pula kabur ke awak-awak yang duk buka puasa ni. Hamba kata, lain macam tempat ni. Jadi pada masa tu adalah hamba cuba memberikan, jadi pada masa tu mulut jadi lepas gitu. Kemudian mali kita wak-wak tak tahu tu, masa-masa kita macam lepas pada sudah makan tu, macam biasalah kita berasak apa semua. Jadi di salah satu sudut pandangan dalam gambar ni, di paling hujung tu, kita terdengar bunyi lopokan air yang macam orang yang sedang memberi makan kepada ikan. Faham tak? Contohlah kalau macam kita lepor cik semua tu, jadi ikan tu mari bom. Jadi banyak ikan tau. Jadi pada masa tu sekali lagi saya secara spontannya mengatakan, kan ada orang beri makan ikan dia tu, tapi kita tak nampak orang ni. Itulah ayat yang terkeluar daripada mulut hamba. Sebab pada masa tu kita macam nak takut buat benda bulan puasa, tapi perasaan lain macam tu tetap ada. Jadi lepas pada kejadian tu kita pun terus ke mahkamah dan terus pergi kepada tempat yang kita nak explore ni. Jadi lepas pada kita buat rakaman aktiviti eksplorasi tu, kita pun terus balik lah macam biasa dan kita tak ada menerima apa-apa masalah. Cuma selepas beberapa hari kita pergi ke tempat berkenaan, kemudian berlakulah sesuatu perkara yang agak di luar jangkaan, mungkin tak logik untuk diceritakan, tapi inilah yang berlaku. Di mana saya bermimpi saya berada di lokasi yang saya explore. Hanya saya seorang diri sahaja yang berada di dalam mimpi itu. Kemudian pada malam yang ketiga pula, saya bermimpi sekali lagi berada di lokasi yang sama. Sehinggalah sampai hari yang keempat. Jadi pada hari yang keempat tu, mimpi yang sama, tetapi dalam mimpi tu saya tahu ada seseorang yang berada di lokasi tersebut, tapi saya tak nampak. Kemudian pada hari yang kelima, sebelum saya nak tidur, saya macam khayal. Biasalah kita nak tidur kan, kita khayal dulu tak. Pada masa tu saya berkhayal yang saya pergi ke tempat tu dan saya nampak macam ada bayangan seseorang. Saya nampak bayangan tu macam seolah-olah macam orang puang. Saya tak tahulah sama ada mimpi tu betul ataupun tidak. Allahuaklam, saya tak tahu, tapi itulah yang saya alami. Dan saya pernah khabar juga kepada admin burung hantu yang mengatakan yang tempat ini seperti ada sesuatu yang
saya dok dapat jawapan dan saya dok erti nak khabar. Sebab apa saya boleh kata tempat ni seperti ada sesuatu. Seolah-olah benda ni sama seperti saya pergi ke Caltech Salor. Jadi lepas pada beberapa hari selepas pada tu, saya bermimpi sekali lagi, dan pada mimpi tu saya kena tindih. Bukan bini saya tindih, benda tu tindih. Jadi benda tu tindih, jadi hamba tak boleh nak bergerak. Jadi ketika saya kena tindih tu, saya masih lagi dapat berfikir di mana aku ni bulan puasa ni, takkan ada benda-benda gini tak. Jadi pada masa tu pun saya pun terus saya lawang sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat terakhir ketika tu saya melakukan takbir. Okey, ketika saya melakukan takbir ni, biasanya kalau saya kena hempak, bila saya nak sebut Allahu Akbar ni, Allahu tu memang dok terkeluar daripada mulut. Tapi bila saya kabur Allahu Akbar, bak tu yang akan keluar secara nyata. Saya rasa ramai yang pernah alami benda ni lah. Jadi bila saya kabur bar tu, saya sedar dan saya melihat ke sekeliling dalam bilik saya ni, dan saya sekali lagi terfikir, aku ni tengah bulan puasa, takkan aku kena tindih. Lepas tu tak apa lah. Tapi aku tahu dah, kalau ada benda tu mu lemah, mu tak gagah pun mu lemah. Lepas dia hamba khabar gitu, sekali lagi hamba kena tindih. Dalam masa yang sama, belang-belang hamba kata, mu tak orok sebab ni bulan puasa, aku lagi kuat daripada mu. Lalu hamba pula kena tindih pula sekali lagi. Lepas tu bila hamba buat perkara yang tadi, baca ayat suci Al-Quran, takbir apa semua, dan saya tersedar sekali lagi. Lepas tu bila hamba tersedar tu, isteri saya gerak. Dia kata, "Bi, apa?" Dia gerak, dan pada masa tu saya ada tanya isteri saya, "Dengar tak yang hamba tepik tadi?" Dia kata, "Tak dengar pun." Dia kata, "Lepas tu hamba khabar lah, takkan tak dengar, kuat hamba tepik tadi." Dia kata, "Memang tak dengar." Jadi pada masa tu saya duk fikir-fikir, pengalaman hak lepas-lepas hamba kena tindih dok sama pada hamba kena pada bulan puasa tu. Bermakna yang hamba kena tindih tu adalah hamba yang berada di dalam mimpi. Faham tak? Macam tajuk lagu tu lah, umpama mimpi dalam mimpi. Maknanya hamba yang kena tindih tadi tu adalah hamba yang berada di dalam mimpi. Hamba dok reti nak terang, kerana mungkin orang akan kata hamba ni dok betul, mungkin orang kata hamba dok logik, mungkin orang kata hamba tipu. Tapi itulah yang berlaku kepada hamba yang hamba dok pernah ceritakan pada mana-mana orang. Dan disebabkan itulah hamba letakkan cerita ni di dalam Hantu Story. Lepas tu, lepas keesokannya, bila hamba dah bangun apa semua, bila hamba fikir balik, itulah jawapan yang hamba nak cari. Jawapan yang mana hamba niat dan hamba berdoa sebelum melakukan aktiviti memasang jejak di kawasan yang saya nak buat aktiviti eksplorasi tu. Dan bagi saya sendiri secara personalnya, saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasihlah kepada Allah kerana memberikan satu jawapan kepada diri hamba. Hamba boleh kongsi pada semua orang, tetapi terpulang kepada anda untuk nak percaya ke tak percaya ke, itu terpulanglah. Tetapi apa yang saya nak khabar kat sini, di mana di bulan puasa, setan-setan yang bertaraf king, yang kuat-kuat ni, itu kena ikat. Yang hak lemah-lemah ni masih lagi berkeliaran. Itu saja. Kita pergi kepada cerita yang kedua, story yang kedua, iaitu gangguan ketika saya membuat siaran langsung di dalam Facebook. Di salah satu terowong yang berada di sana,
Jadi mungkin dalam supporter dalam YouTube ni ada yang dok mengikuti Amba ketika membuat siaran langsung di dalam Facebook, sebab dok semua orang ada Facebook sebenarnya ni. Tapi tak apa, Amba dok kisah pun. Cuma Amba nak ceritakan. Jadi dalam media sosial Facebook ni, saya memang kalau hari tu hari-hari lah saya buat siaran langsung dalam Facebook untuk kongsikan pengalaman, untuk bersama dengan supporter dan sebagainya lah. Dan ketika kita buat siaran langsung dalam Facebook pun, kita tak terlepas daripada gangguan-gangguan daripada benda-benda gitu. Dan kebanyakan gangguan yang berlaku ketika siaran langsung ni dapat didengari oleh supporter sendiri. Di mana ada salah satunya perkara yang pada kejadian berkenaan dengan kain kuning, ketika itu ada satu suara yang mengatakan diam. Jadi masa tu saya tak ada rakaman, saya cuma ambil gambar saja. Tapi selepas saya mengusik ataupun itu ada juga yang mendengar seperti suara yang memanggil nama Amba, dan ada juga kita mendengar siolang ketika bersiaran langsung dan sebagainya. Itu ketika kita buat siaran langsung. Dan apa yang Amba nak cerita ni adalah perkara yang berlaku selepas saya selesai membuat siaran langsung di dalam Facebook. Yang pertama, ketika saya membuat tapi sebelum tu Amba nak cerita, Amba dah ingat nak cerita tadi, ketika saya bersiaran langsung dalam episod yang keberapa saya dah ingat dah, di mana pada malam tu saya ada mengatakan yang tingkap di sebelah kanan saya ni dia ada macam terbuka. Sekejap lagi Amba akan letak gambar. Dalam pada masa saya buat siaran langsung tu, ada contohlah dalam gambar ni kita boleh nampak cahaya daripada lampu jalan. Tetapi pada malam tu cermin ataupun tingkap ni dia gelap sepenuhnya. Jadi pada masa tu saya ada tanya isteri saya, blackout ke? Sebab Amba ingat lampu jalan tu terpadang. Tapi bila fikir balik, dalam bilik aku ni api ada lagi tau. Jadi lepas pada tu Amba duk perhati. Kemudian saya ada nampak satu gerakan daripada tingkap tu, seolah-olah macam ada orang yang menepil di tingkap dan dia terus seolah-olah macam terbang. Gitulah lebih kurang. Tak ada lah mana ni nak cerita. Okey, jadi kita sambung kejadian gangguan ketika selesai membuat siaran langsung dalam Facebook ni adalah yang pada hari tu saya terdengar seperti ada suara tangisan di bahagian tingkap bilik Amba ni. Jadi kalau kita ikutkan Amba ni berada di tingkap 1. Kalau kita berada di tingkap bawah mungkin ada orang nangis. Betul tau. Tapi ni Amba berada di tingkap 1 dan tangisan tu didengari di bahagian tepi tingkap tersebut. Cerita-cerita kau ni. Serius kau. Dan yang kedua adalah gangguan ketika jam 3 pagi. 3 pagi rasanya. Masa tu memang kita buat siaran langsung. Tapi pada masa tu macam biasalah, lepas pada kita buat siaran langsung tu, Amba akan lepak dalam grup WhatsApp bersama dengan admin-admin burung hantu. Kita memang masa tu tengah-tengah kita galak, kita duduk kutuk-mengutuk apa semua ni. Kemudian saya terdengar seperti ada suara yang sangat riuh di bahagian tingkap bawah Amba ni. Sebab di bahagian tingkap bawah Amba ni, mak Amba dengan adik dan isteri dia je lah yang duduk di tingkap bawah. Jadi pada masa tu saya terdengar suara adik yang agak riuh. Adik Amba lah. Jadi pada masa tu Amba fikir, mana yang riuh sangat bahagian bawah ni tak? Dia memang kata pun, abaikan je lah. Bila tengok jam pukul 3 pagi.
Lepas tu bila hamba duk terus lepak-lepak lagi, kemudian bila kali yang kedua bunyi, hamba rasa macam agak pelik dah. Ke apa benda yang berlaku kat bahagian bawah yang riuh sangat tu. Jadi hamba just abaikan saja sebab masa tu hamba fikir kalau adik hamba ni dia ada masalah apa benda yang dia tak boleh nak settle, dia akan telefon hamba dan dia akan panggil lah hamba. Jadi sebab tu hamba abaikan. Bunyi kali yang ketiga ni saya dah agak macam takkan tak ada orang telefon pun, tak ada orang WhatsApp, tak ada orang panggil. Jadi hamba fikir lepas pada kali yang ketiga tu, hamba agak mungkin ada kecemasan yang berlaku di bahagian tekak bawah ni lah, sebab saya takut juga mak saya sakit ke, adik saya sakit ke, adik ipar saya ada masalah ke. Jadi saya pun terus keluar daripada bilik hamba dan hamba pergi buka pintu ni dan hamba memanggil nama adik. Hamba panggil, adik. Tak ada jawapan. Jadi pada masa tu hamba pun terus turun ke bahagian bawah dan agak mengejutkan ketika saya sampai di bahagian bawah tu memang keadaan dia tu agak gelap dan tak ada siapa-siapa pun yang berada di tingkat bawah. Maknanya pada masa tu mak saya tidur, adik saya dengan adik ipar hamba pun tidur dengan nyenyok dalam bilik dia. Maknanya tak ada apa-apa benda pun yang berlaku di tingkat bawah. Jadi pada masa tu pun hamba kata, kena dah aku. Jadi hamba pun naik macam biasa dan hamba ada khabar dalam grup admin burung hantu pada malam tu, hamba kata, kena dah ni, kena dah. Kena dah. Okey, yang ketiga adalah perkara ni baru je berlaku dalam 3 ataupun 4 hari selepas video ni dikeluarkan dekat YouTube lah. Baru lagi. Di mana pada baru-baru ni ketika saya nak tidur, saya dapat ada satu bayangan rupa yang sangat hodoh. Hamba tak tahu apa, hamba nak tidur dan hamba tak fikir pun dengan perkara-perkara gitu. Hamba tak fikir langsung pun sebab pada masa tu, sebelum hamba nak tidur tu, hamba tengah berangang nak dating dengan Selena Gomez. Jadi hamba dok fikir pun benda-benda yang mengarut-mengarut ni dok. Lepas pada tu bila hamba tengah berangang yang hamba nak dating dengan Selena Gomez ni, Run. secara tiba-tiba hamba dapat bayangan muka yang sangat hodoh, kejap rambut panjang, kejap tinggi, kejap berbulu, dan ia seolah-olah menampakkan makhluk tu dalam apa panggil kan, dalam khayalan hamba. Hamba tak tahu apa. Dan pada malam tu memang hamba agak payahlah nak tidur. Orang kata lepas tu bila hamba duk fikir balik, kan hamba nak ubah beberapa konsep kan. Nak buat konsep yang bukan dalam bidang aktiviti eksplorasi ni. Jadi seolah-olah benda tu Allahualam lah, saya tak tahu. Jadi sebab pada baru-baru ni memang hamba ada kabarkan yang hamba nak tukar konsep daripada eksplorasi bertukar kepada storyteller yang tak ada kaitan dalam eksplorasi. Dapat satu bayangan gitu seolah-olah macam saya tak boleh nak lari daripada konsep asal. Sebab kalau ikutkan, sepatutnya video ni adalah video konspirasi. Walaupun segala jalan cerita pun sudah ada, tapi saya tak boleh nak buat keluar video konspirasi. Saya tak tahu apa dan memang saya tak boleh lari daripada konsep eksplorasi ni. Jadi sebenarnya perkara ni pernah berlaku lah dulu.
Saya pernah berlaku dulu dan saya pernah kongsikan dalam siaran langsung dalam Facebook. Tapi kalau awak-awak nak tahu juga, permulaan hamba nak buat aktiviti eksplorasi ni adalah kejadian di Fedak Aring. Sebab sebelumnya berlaku kejadian di Fedak Aring tu, memang saya dah melupakan tentang perkara-perkara mistik yang pernah berlaku pada diri hamba. Tapi mungkin Allah dah letakkan yang perjalanan kehidupan hamba setakat ini, hamba tak boleh nak lari daripada perkara-perkara yang melibatkan mistik dan misteri. Tapi tak apalah, kita terima dalam perjalanan ni. Sambil-sambil itu bolehlah kita tunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Taala. Okey, dan yang keempat adalah kejadian yang ramai yang orang terkilang dengan benda ni. Kalau orang yang tengok siaran langsung hamba dalam Facebook, mungkin dia tahu dan dia faham apa yang hamba akan sampaikan dalam video ni, iaitu siaran langsung dalam segmen hijabku terbuka terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Jadi ramai yang orang tertanya-tanya, sebab apa segmen hijabku terbuka ni lama dah dok bersiaran langsung, bila nak buat apa semua. Dan sebenarnya bukan hamba tak mau buat, tetapi ada beberapa perkara yang hamba dok beri penjelasan kepada supporters. Mungkin hamba tak ada kekuatan kot masa tu, mungkin. Tapi pada dalam video ni, dikhaskan saya akan ceritakan jugalah kenapa hijabku terbuka dihentikan buat sementara waktu adalah perkara yang memberikan gangguan yang sangat teruk kepada hamba. Orang yang pernah tengok hijabku terbuka ni, ada yang memberikan feedback mereka ketika mereka mendengar kisah-kisah yang dikongsikan dalam hijabku terbuka ni. Ada yang muntah, ada yang pening, ada yang demam, dan ada yang memberikan kesan kepada supporters yang ada masalah yang serupa berkaitan dengan hijabku terbuka. Dan ada salah seorang supporters ni, isteri dia memang sangat berminat untuk mendengar perkara-perkara mistik ni. Dan ketika isteri dia sedang mendengar cerita-cerita yang disampaikan dalam hijabku terbuka ni, kemudian kita dapat satu WhatsApp daripada suami dia mengatakan isteri dia terpaksa keluar dalam siaran langsung kerana ada masalah gangguan yang berlaku kepada isteri dia. Jadi disebabkan tu hamba rasa kadang-kadang hamba rasa bersalah sebab ianya memberikan efek yang tidak baik kepada pendengar. Dan kemudian ketika saya menyampaikan cerita-cerita dalam hijabku terbuka ni, supporters yang ada dalam siaran langsung tu boleh tengok yang di mana ketika saya dalam in character, supporter boleh tengok yang hamba sering kali gelisah, berpeluh, dan orang kata dok selesa. Sebenarnya dalam hijabku terbuka ni hamba ceritakan perjalanan hamba sebelum dan selepas menerima satu penyakit yang dikatakan hijabku terbuka ni. Ya, hijab terbuka ni adalah salah satu penyakit dan ianya bukan satu kelebihan. Jadi kalau nak tahu sebab apa hamba kata begitu, boleh cari dalam Google, boleh dengar ustaz-ustaz dan perawat-perawat Islam tentang hijab terbuka ni. Itu yang supporter tengok ketika siaran langsung. Tetapi setiap kali saya selesai membuat siaran langsung dalam segmen hijabku terbuka, percayalah di mana saya sendiri mengalami
keletihan yang sangat melampau dan tubuh saya jadi dok-rok. Saya kadang-kadang pun ada rasa nak demam, sakit tubuh. Kalau tak percaya, isteri saya, boleh tanya isteri saya. Sebab setiap pagi memang hamba akan jadi payah nak bangun sebab sakit bahagian belakang, sakit bahagian kaki dan sebagainya lah. Perkara tu berlaku sebab hamba ceritakan yang hamba pernah alami benda tu. Jadi bila hamba ceritakan balik, seolah-olah hamba mengukitkan kisah tu, ia akan memberikan kesan kepada diri hamba yang pernah sakit dengan perkara-perkara yang melibatkan bagaimana saya boleh terima hijab terbuka tu. Sama kot macam orang yang dengar cerita ni. Kalau orang yang dengar cerita tu dia penuh histeria, lepas tu bila-bila sampai masanya kita cerita pula yang berkenaan dengan histeria, ia akan memberikan kesan kepada orang yang penuh mempunyai pengalaman tentang histeria. Jadi bila hamba cerita pasal kisah hamba, efeknya, kesannya akan boleh kepada diri hamba lah. Jadi pasal berkenaan tu, hamba tak boleh nak cerita sangat detail lah dalam video ni. Jadi kalau yang faham tu faham lah. Cuma hamba nak khabar pula, kali ini adalah kali yang kedua hijabku terbuka terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Sebab kalau dulu, kalau nak ikutkan, hamba pernah buat satu page hijabku terbuka dalam gambar ni, di mana dalam video, dalam page ni saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman saya berkenaan dengan hijabku terbuka ni. Tapi pada masa tu saya tak tahu buat apa, tengah-tengah semangat berkobar-kobar ni, page tu langsung tak jalan. Kemudian saya beralih arah pula kepada siaran langsung dalam Facebook dan berjalanlah beberapa episod, dan selepas tu terpaksa dihentikan buat sementara. Jadi hamba tak tahu sama ada hijabku terbuka ni ada sambungan dia ataupun tidak, Allahualam. Dan yang terakhir adalah perkara yang sangat membuatkan hamba tak selesa untuk bercerita dalam video ni, adalah bayangan jelmaan iblis. Sepotong pula kita dok khabar ni dok. Pagi-pagi ni kena pula pukul 12 lebih ni. Tapi tak apalah, sekadar untuk kita kongsikan. Okey, seperti yang sedia maklum, hamba pernah sharekan gambar ni dan pengalaman ketika perkara ni berlaku di dalam media sosial Facebook. Tapi hamba tak cerita secara detail lah. Tapi dalam video ni hamba akan ceritakan sedikit sebanyak perkara yang berada di sebalik gambar ni. Sebenarnya dalam gambar ni, ketika pada masa tu saya balik daripada lepak lah, lepak kat kedai warung, dan waktu tu adalah pagi, pukul 12 lebih, dan saya balik dan saya ada nampak ada pintu dapur rumah saya terbuka. Jadi ketika itu pula, secara kebetulannya anak saya nombor 2 ni, dia ni memang suka waktu maghrib, dia suka keluar daripada pintu belakang ni dan dia akan pergi ke rumah belakang, rumah abang hamba lah, sebab belakang tu ada sepupu dia suka main. Jadi kalau masa tu time garik je, dia memang akan keluar ke pintu ni. Jadi disebabkan perkara tu berlaku, hamba pun teringat, dah ni pukul 12 lebih dah ni, takkanlah anak hamba boleh keluar pintu dapur pergi rumah belakang tu tengah-tengah gelak-gelak ni tak. Jadi hamba cerita sikit lah. Jadi hamba pun terus turun daripada kereta dan pergi ke bahagian belakang, dan saya memanggil nama anak hamba. Dan pada ketika tu memang saya tak dapat dengar lah sahutan daripada anak hamba ni. Tapi bila hamba pusing nak masuk ke dalam rumah hamba, dan ketika itulah hamba terdengar suara anak hamba ni seolah-olah sedang ketawa, tengah suka. Dan saya tahu itu adalah suara anak hamba. Jadi hamba pun terus pusing balik, dan hamba
pergi ke bahagian belakang tu sikit yang memang agak gelap, sebab hamba fikir pada masa tu aku nak cari anak aku. Masa tu memang tak ada perasaan takut pun, dia janji anak aku selamat. Seolah-olahnya gitulah. Tapi lepas pada lama-lama tu hamba panggil dan hamba pusing balik nak masuk ke dalam rumah. Sekali lagi hamba dengar suara anak hamba. Jadi pada masa tu hamba dok paling dah ke bahagian belakang. Hamba kata, "Ai, kena dah." Jadi pada masa tu memang agak marah lah. Marah sebab dia buat main-mainkan dan dia menggunakan nama suara anak kita dah. Macam ke kurang ajar lah. Macam ke nganjing itu dah. Jadi hamba pun terus masuk ke dalam rumah dan terus pergi ke arah isteri hamba yang sedang tengok TV pada masa tu. Dan saya tanya dia, mana anak hamba yang nombor 2 tu. Sebenarnya hamba sebut nama, tapi dalam video ni hamba tak sebut lah. Jadi hamba kata, mana anak nombor 2 tu? Jadi pada masa tu isteri hamba dia memberikan satu jawapan yang langsung tak masuk akal lah. Dia kata, tu depan tu. Bila saya tengok ke bahagian kaki saya ni, saya nampak anak nombor yang kedua tu duduk dekat kaki saya. Jadi sebab apa saya tak nampak anak hamba ni yang nombor 2 ni ada dekat kaki saya sebelum saya masuk ke dalam rumah tu? Biasa kalau kita masuk daripada ruang dapur nak pergi kepada ruang tamu, mestilah kita boleh tengok keseluruhan ruang tamu tu dah. Tapi pada masa tu saya tak nampak anak saya yang nombor 2 ni. Bila saya tanya isteri hamba pun tunjuk dekat kaki pun tengok. Jadi pada masa tu memang saya pun terus tanya isteri saya, pintu dapur kunci tak tadi? Dia kata memang kunci dah. Dua-dua kunci, bahagian tengah kunci, atas kunci, bawah kunci. Jadi hamba kata tanya ke bawah dia, dah apa pintu tu boleh terbuka? Jadi pada masa tu isteri saya pun terkejut lah. Sebab dia memang confirm dah dia dah tutup dan kunci pintu dapur tu. Jadi keesokannya hamba tengok gambar yang hamba ambil ni, dan sebab hamba nak tahulah sebab bagaimana pintu tu boleh terbuka. Jadi pada masa tu memanglah kita fikir mungkin ada benda-benda yang di luar jangkaan berlaku tau. Dan saya pun teringat, kita pun ambil gambar. Jadi konon-konon saya sajalah nak check. Memang agak mengejutkan lah. Dalam gambar ni hamba tunjuk secepat yang mungkin lah. Contohlah di sebelah kiri ni kita ada nampak ada sesuatu makhluk yang berada di atas koseng ni. Ada juga di bahagian cermin, di bahagian sebelah kanan ni pun ada. Tapi bukan tu yang kita nak tekankan, dan kita pergi kepada gambar yang berada di sebalik pintu dapur ni. Supporter boleh tengok sendiri satu gambaran jelmaan iblis. Sebab apa kita boleh kata jelmaan gitu? Sebab kita dah diceritakan yang makhluk-makhluk yang jahat ni, yang negatif ni mempunyai tanduk lah, apa semualah. Tapi disebabkanlah tu dalam gambar ni kita boleh nampak bayangan ni, jelmaan ni seolah-olah mempunyai tanduk, dan kita boleh nampak 2 biji mata yang sedang memerhatikan hamba yang ketika itu hamba berada di dalam kereta. Seolah-olah macam dia tengok gini. Lebih kurang gitulah. Jadi adakah itu bayangan jelmaan iblis? Allahu alam. Sebab kita pun tak tahu bagaimana rupa bentuk asli dia. Sebab kita tak diberikan kelebihan untuk melihat struktur dan rupa bentuk asli bangsa-bangsa ni. Okey, jadi sudah berpeluh-peluh dah ni. Walaupun keadaan hujan sejuk, tapi kita dah berpeluh. Jadi sampai setakat tu sajalah perkongsian saya berkenaan dengan Untold Story ni. Jadi insya-Allah selepas-lepas ni kalau ada cerita-cerita yang melibatkan Untold Story ni, insya-Allah hamba akan kongsikan kepada semua.
Terima kasih kepada semua supporters yang sudi menonton video ni daripada awal sampai akhir, dan terima kasih juga kerana sentiasa memberikan sokongan kepada OH dan tim Burung Hantu. InsyaAllah lepas-lepas ni, walaupun kita tak boleh nak keluar buat aktiviti eksplorasi, insyaAllah kita akan cuba terbitkan video-video yang boleh memberikan hiburan kepada semua supporters. Jadi kepada admin-admin Burung Hantu juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih lah kerana memberikan komitmen yang terbaik anda sebagai seorang admin. Walaupun kadang-kadang, walaupun kita pernah dihentam, dihina dan dikutuk, dikeji, ikut pandailah yang ada di yang negatif ni, semua kita pernah alami, dan Alhamdulillah kita masih lagi bersatu. Jadi admin Burung Hantu, sayap Burung Hantu, anda di antara orang yang sangat terbaik. Jadi wayang adalah hidup, hidup adalah wayang. Skrip sudah tertulis dan direkturnya adalah Allah yang satu. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.